لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kelapangan, kesempatan pada kita untuk kita bersama-sama berada memakmurkan majlis Allah dan Rasulnya. Pada pagi ini kuliah online duha kita ialah tadabbur suratul waqi'ah yang dianjur dan ditaja oleh keluarga besar almarhum Haji Abdullah bin Ahmad Bersing Johor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan keluarga ini dengan taufik dan hidayah yang berkekalan. Amin. Dipanjangkan umur mereka dalam taat. Amin. Ditentukan takdir yang baik kepada mereka. Dimudahkan urusan mereka di dunia dan dimudahkan urusan mereka di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan suratul waqi'ah. Suratul waqi'ah ialah surah yang diturunkan di Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah yang mengandungi 96 ayat. Tempat duduk surah ini iaitu pada kedudukan yang ke-56. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Waqi'ah ialah satu nama di antara nama-nama hari kiamat yang banyak. Hari kiamat dinamakan dengan Al-Zalzalah, Al-Haqqah, Yaumiddin dan banyak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
sesuatu yang memiliki banyak nama menjadi tanda kemuliaannya, seperti mana kata ulama, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, banyak nama menunjuk di atas kemuliaan yang empunya nama, seperti mana Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang lain daripada itu juga, sehingga tak terkira banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad ialah zat yang maha mulia. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergambar oleh kita, kerana nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan sakat 99, tapi lebih lagi, tak terkira banyaknya, menunjuk di atas betapa sifat kesempurnaan Tuhan itu punya banyak sampai tak terhingga-hingga dan tak mampu dapat dikira oleh kita. Maka begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suratul Waqi'ah, Al-Waqi'ah ialah di antara nama-nama hari kiamat. Al-Waqi'ah maknanya satu peristiwa yang besar. Asal perkataannya ialah waqa'a, benda yang waqa'a. Makna waqa'a ialah berlaku. Al-Waqi'ah makna perkara besar yang akan berlaku. Jadi bila dengar nama macam tu, nama hari kiamat, kita dah rasa gerun dan tersangat hebat dah nama yang Allah namakan hari kiamat, iaitu Al-Waqi'ah, peristiwa besar yang akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mulakan ayat ini selepas bismillahirrahmanirrahim dengan Allah sebut idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah berlaku hari kiamat, ataupun apabila telah berlaku satu peristiwa yang hebat atau peristiwa besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sallallahu sayyidina Muhammad memulakan dengan apabila telah berlaku satu peristiwa yang hebat, yang dahsyat, yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peristiwa hari kiamat ni, Allahumma salli ala sayyidina, ataupun suratul Waqi'ah ini ialah surah yang menyebut tentang beriman dengan hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia termasuk dalam satu daripada 6 rukun iman, iaitu beriman dengan hari kebangkitan. Surah ini surah yang menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beruban. Sebab ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban ialah kerana yang Nabi tahu, yang Nabi tahu telah pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap gambaran-gambaran hari kiamat. Maka sebab itu Nabi sebut masalah Sayyidina Muhammad, la ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, tentu kamu akan sedikit ketawa dan kamu akan banyak menangis.
Dan Nabi SAW telah ditunjuk tentang betapa hebatnya hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari kiamat. Hari ini hebatnya ialah kerana hari ini adalah hari pembalasan, hari balas. Maka di antara fenomena daripada hari ini ialah manusia akan dibalas, ataupun disebut dengan hari ini iaitu Yaumul Jaza, hari balas. Macam-macam nama dia. Hari balai, Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan, Yaumun Nusyur, hari balik jumpa Tuhan, dan sebagainya. Itu nama-nama dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hari ini dia akan bermula dengan tiupan sangkakala. Jadi sangkakala ni bila mana ditiup, dia akan menyebabkan berlaku, ia akan diceritakan dalam surah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana dah pernah saya sebut barangkali, sangkakala ni dia bentuknya seperti trompet. Kalau kita buka kita search dalam internet, cuba search Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ni bila mana kita search, tengok rupa dia bentuk seperti trompet. Dalam tu lah ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet. Jadi bayangkan bila mana ditiup tu, apa akan jadi? Jadi akan jadi macam mana? Akan jadi macam tu. Tu kalau kita tengok rupa Galaksi Bima Sakti. Maknanya galaksi inilah yang akan kiamat. Hak inilah yang akan musnah dan digambarkan dalam suratul Waqiah ni. Dia bermula dengan tiupan sangkakala yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, sebelum daripada berlaku tiupan sangkakala yang pertama tu, akan berlaku dulu matahari naik sebelah barat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila matahari naik sebelah barat, maka lepas tu kiamatlah. Tapi jaraknya, kalau ni sebuah dengan waktu kita ni, kita kata lambat lagi lah. Tapi waktu di sisi Tuhan tu sangat singkat. Lepas matahari naik belah barat dan juga berlaku tiupan sangkakala pertama tu ialah 120 tahun. Assalamualaikum. Makna kiamat akan berlaku kepada orang yang hidup lepas daripada matahari naik belah barat tu 120 tahun. Lepas matahari naik belah barat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu akan datang, ketika itu tertutuplah pintu taubat. Tertutup pintu taubat itu seolah-olah dia tak pernah terbuka, rapat seal, macam tak pernah ada pintu. Berarti siapa-siapa bertaubat dah tak diterima oleh Tuhan. Sebagaimana sebelum matahari naik belah barat, jadi peluang untuk bertaubat masih lagi terbuka. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu main satu angin yang lembut. Angin ni bila mana bertiup, dia mengena orang-orang yang beriman, mana masuk ke ketiak-ketiak, bawah ketiak ni, semua yang kena tu semua mati. Maka tinggal atas muka bumi iaitu orang-orang yang kafir saja. Bila tinggal orang-orang kafir ni, jadi mereka tak kenal Tuhan. Mereka tak pernah dengar nama Tuhan, mereka tak pernah sebut nama Tuhan, mereka tak kenal Tuhan. Jadi mana-mana masjid yang dulu hidup dengan azan, kosong, lengang. Bahkan Baitullahil Haram, Masjidil Haram sendiri tak ada orang lah.
Jadi Allahumma salli ala, main depan sikit cik, main depan sikit, buat main kat ini. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah madrasah-madrasah, pondok-pondok, kesimpulannya orang Islam tak ada dah. Azan tak ada, sembahyang tak ada, doa tak ada, semua tak ada dah. Maknanya hari kiamat ini hari yang Allah nak perlakukan kepada orang-orang kafir. Maka bayangkan Allah turunkan bencana kiamat ni kepada orang yang paling jahat di atas muka bumi, iaitu yang tak pernah kenal Tuhan pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tentang hari ini sebab di sana ada hari yang namanya hari akhirat. Jadi hari akhirat ni pasal apa nama hari akhirat? Sebab hari yang terakhir. Lah ni mana ada hari akhirat lagi? Ada hari, ada malam. Ada hari, ada malam. Hari, malam, hari, malam. Last sekali hari bila berlaku hari kiamat, maka hari itu sepanjang masa hari dan tak ada dah malam-malam. Selama-lamanya hari, malam tak ada dah. Mana hari itu hari terakhir sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sebelum daripada tu, perjalanan kita sangat sukar. Kita akan menempuh satu kehidupan dipanggil Yaumul Mahsyar, hari dihimpun manusia. Negeri tempat dihimpun manusia ni ialah 4 negeri. Negeri Padang Mahsyar: Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon. 4 negeri. Ini disebut negeri Padang Mahsyar. Alhamdulillah saya sampai ke 3 negeri ni, cuma tak sampai lagi ke Palestin. Palestin ni memang saya tak mau pergi lagi. Walaupun ada tawaran jom pergi, jadi saya tak mau pergi. Sebab pergi sekarang ni dalam keadaan di hujung senapang Israel, Yahudi. Kita orang mulia mana boleh acu-acukan senapang pada kita. Jadi kita nak pergi esok, bebaskan Baitul Maqdis, InsyaAllah. Baru kita boleh sepi hari itu. Bila mana kita boleh pergi sujud di kiblat kita yang pertama, InsyaAllah kita akan sampai semua, InsyaAllah. Bila sampai di Syria, bila sampai di Lebanon, sampai di Jordan, negeri ni lah negeri yang cantik-cantik. Negeri memang cantik. Lebanon cantik. Salam Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu menjelanglah kita kepada satu kehidupan yang kekal abadi, iaitu syurga ataupun neraka. Jadi sebab itu permulaannya ialah hari kebangkitan, iaitu bermula dengan Allah cerita laisa liwaqatiha kadhibah. Hari kiamat ni ialah hari yang tidak ada berlakunya pendustaan. Maknanya Allah kata hari kiamat ni dia tak bohong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari kiamat ni berlakunya tak bohong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh duduk lagi tak? Ada lagi? Allah kata laisa liwaqatiha kadhibah. Hari ini berlakunya tak bohong. Mana hari ini berlakunya sungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum berlaku hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan terlebih dulu berlaku alamat-alamat kiamat. Dan alamat kiamat ni dah nak sangat berlaku dah. Dah berlaku sangat-sangat dah. Ibarat seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang perempuan yang hamil mengandung dah nak beranak sangat-sangat. Dia dah sampai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alamat kiamat ni orang telah perkatakan sejak daripada 1400 tahun dulu. 1400 tahun lah, 1443, 40 tahun lah lebih. Orang dah mula bercakap 1400 tahun pada tahun 1400 tahun hari itu.
Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Tuhan ni passion dia. Selagi mana orang duduk kata tarikh ni akan berlaku, tarikh tak akan berlaku. Itu passion Tuhan. Bila mana orang kata ni akan berlaku, ni tak akan berlaku. Tuhan tak akan buat sama seperti mana yang orang kata. Di alamat kiamat ni, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, kita tak tahulah bila akan berlaku. Jadi yang pertama sekali ialah keluarnya Dajjal. Tapi sebelum tu akan berlaku dulu, iaitu keluarnya Dukhan. Tapi sebelum itu akan berlaku zuhurul Mahdi, zahir Imam Mahdi alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalau dah mula berlaku, dia akan berlaku begitu cepat. Sallallahu alaihi Muhammad. Seperti mana tasbih yang putih tadi, bila tali dia putih, maka manik-manik akan turun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala sayyidina. Angkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan berlaku seperti mana cepatnya berlaku tu, seperti manik-manik yang telah putus tali. Begitulah cepatnya berlaku alamat demi alamat kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata laisa liwaqa'atiha kadhibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah satu pembohongan berlaku hari kiamat. Allah kata khafidatur rafi'ah. Hari kiamat ni, waqi'ah ni, hari peristiwa besar ni, khafidatur rafi'ah, merendahkan sebagian orang, mengangkat sebagian orang. Khafidatun tu mana merendahkan sebagian orang, rafi'atun mengangkat sebagian orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merendahkan sebagian orang siapa? Merendahkan orang yang mengingkari hari kiamat. Rafi'ah mengangkat orang yang beriman dengan hari kiamat. Ataupun khafidah ni merendahkan ahli maksiat, rafi'ah mengangkat ahli taat. Maknanya hari kiamat bila mana dia berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi siaplah orang-orang yang mengingkari dia, dan beruntunglah orang yang beriman dengan kewujudan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, cuma hari kiamat ni bermula bila? Hari kiamat ni dia bermula dengan mati kita. Bila mati seseorang, berlaku dah kiamat dia. Kiamat diri dia berlaku dah. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, bagi dia yang mengimani kewujudan hari akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bagi yang mengingkar, bagi yang menolak akan dihina oleh Tuhan. Bagi yang memuliakan dia akan dimuliakan oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila mana seseorang sampai nyawanya di ghargharah, di kerongkong ni, pasal apa dia panggil ghargharah? Sebab ketika itu bila nyawa sampai di sini dia bunyi ni, dia panggil ghargharah. Bila sampai di sini, dia seumpama matahari yang naik di sebelah barat. Ketika tu taubat tak akan diterima dah. Sebelum sampai sini masih lagi Allah terima. Bila sampai di kerongkong, baru nak beriman, baru nak bertaubat, tolak. Tak ada lah. Fir'aun tu bila dia tenggelam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai di Jawa, di Hong Kong, baru nak beriman. Ketika tu malaikat ambil rumput laut, lempak dalam mulut dia, tu sumbat, nak kata apa tak boleh lah. Jadi itulah yang dikatakan kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil mati kita, kiamat besar ialah kiamat yang akan menghancurkan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya barulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza rujjatil ardu rajja, apabila digoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Kita tengok gempa bumi pun kita rasa dah dahsyat dah. Kita tengok kan macam contoh gempa bumi di Indonesia seperti contohnya yang dirakam, yang orang rakam tu. Gempa bumi ni bila dia berlaku, orang berdiri tak boleh. Orang berdiri tu macam mabuk. Macam orang mabuk berjalan tu kalau berlaku gempa bumi. Jalan tak boleh, masalah Sayyidina Muhammad. Orang yang mabuk ni, dia tuan pernah mabuk tak? Saya pernah mabuk. Mabuk laut. Naik kapal ayak, masa pi masalah Sayyidina Muhammad duduk dalam perut kapal tu, Kak Soleh tu. Oh, dalam perut kapal tu. Dalam perut kapal bila mana kita duduk, kami pi Mesir, pi Mekah daripada Mesir, naik kapal ayak, duduk dalam perut kapal, dalam dek bawah tu ada katil. Oh, hanya Allah Maha mengetahui. Mabuk, tidur kita nak cerita mabuk tu macam mana soalan Sayyidina Muhammad. Last kali kawan saya tu dia kata, kita duduk bawah ni teruk, kita naik atas. Dah mabuk berapa hari lah. Innal warajon ni kena pergi hantar tentang mana ni, dia nak mengaji ni. Bukan masa dia nak mengaji sini. Allahumma salli ala sayyidina. Pi hantar tak? Apa ni tentang mana? Orang tak mau mengaji, dia nak mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bila kawan tu naik atas, naik atas tak apa, dah kena angin. Jadi bawah tu tak boleh duduk. Jadi kata awak lah, kita tak naik daripada awal duduk naik duduk di atas. Tak apalah. Kapal tu duduk macam tu, duduk main kita. Dia beralun perut-perut habis. Sahadat Sayyidina Muhammad. Yang tak tahan lagi masuk tandas. Arab Mesir ni dia tak kerti berak dalam jamban. Dia berak mata ikut suka dia. Sahadat Sayyidina Muhammad. Bila naik kapal ayak, Sahadat Sayyidina Muhammad, lepas tak kerti berak atas tu, dalam mangkuk tu, berak penuh tu. Kita masuk nak kencing tantun, nak kencing pun. Bila macam tu, bila kapal tu macam tu, jenuh lari daripada tik dia. Daripada yang tik dia tu. Tu tak tahan. Balik. Bila balik daripada Mekah, pi ramai. Balik mana Mekah, saya balik seorang. Hak lain semua Arab. Hak Melayu je ke tu, saya seorang. Turun daripada kapal, Sahadat Sayyidina Muhammad ambil teksi. Sahadat Sayyidina Muhammad duduk Seraya juga ambil teksi tu. Sebab Arab ni bila seorang-seorang dia rajin berkena. Dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Dia panggil hembus muka orang panggil apa? Pukau. Kawan saya tu sekali, Sahadat Sayyidina Muhammad balik seorang daripada Mekah naik teksi. Arab tu dia ada ilmu dia. Dia duk ambil apa ni, masalah Sayyidina Muhammad angin luar. Buat kereta dia buat ambil angin luar. Dia nak buh di muka kawan saya. Kawan saya tepih balik kena dia. Jangan buat main, ilmu kita pada juga. Bila sampai tu di Khairah tu hari Jumaat, pergi semayang tu saya jalan sengit. Teruk lagi, mabuk laut teruk lagi daripada mabuk darat rupanya. Jadi bila cerita tentang hari kiamat ni, orang macam mabuk macam tu lah. Pasal sebab dia dahsyat lagi. Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi hak berlaku ni Indon tu pun dah teruk dah. Motor tak boleh bawa, terbalik. Sahadat Sayyidina Muhammad. Orang tak boleh jalan, kena duduk. Ni bila mana Sahadat Sayyidina Muhammad, bumi digoncang segoncang-goncangnya. Kalau macam ni pun nak jalan macam mana? Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar. Idza rujjatil ardu rajja.
Wa bussatil jibalu bassa. Ni Allah cerita, Allah nak gambar. Dan apabila dihancurkan gunung sehancur-hancurnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana gunung dihancur dengan sehancur-hancurnya. Dulu ada satu kaum Ad dan kaum Thamud. Salah satu di antara kaum ni, mereka dihancurkan dengan angin. Angin ni bila demai, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, demai, dia kisah. Orang ni bila dikisah, tangan tercabut, kepala tercabut. Bahkan bukan sekat tu, orang dikisah sampai jadi debu. Tu ni kaum Ad ataupun kaum Samud yang mereka tu dimusnahkan dengan angin. Kan tengok bila angin main kan, dia cabut bumbung, jadi macam mana bumbung? Mencempar, berselerak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bayangkan macam mana yang dikatakan hari kiamat. Allah kata fakana haba'an mumbassa, fakana haba'an mumbassa. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, gunung tu jadi haba'an, jadi debu. Bayangkan gunung jadi debu. Tahu debu? Bukan pecahan-pecahan. Kalau pecah, kalau ribut tu pecah-pecahan. Masih nampak bumbung kan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pecah-pecah nampak. Hak ni haba'an, jadi debu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mumbassa, debu yang berterbangan. Keliling kita ni banyak bukit. Tengok gunung jerai sudah. Macam mana gunung jerai esok akan terima nasib dia, gunung jerai itu akan kekal sampai hari kiamat. Gunung-gunung dalam alam ni akan kekal sampai hari kiamat. Semua tu akan jadi debu yang ditiup angin, akan berterbangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak dapat dibayangkan. Lepas tu Allah kata, ni Allah cerita, ni hampa nak tahu tu dah hari kiamat. Wa kuntum azwajan thalatha, hampa ni ada 3 kata Allah. Hampa ni bila menjelang hari kiamat tu, hampa ada 3 jenis golongan. Allah yang pertama, Allah kata fa ashabul yamin fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama dia panggil ashabul maimanah, iaitu orang, dia panggil golongan kanan. Lepas Allah tanya pula, ma ashabul maimanah, apa golongan kanan tu? Lepas Allah kata wa ashabul mash'amah, ma ashabul mash'amah. Yang kedua golongan kiri, apa golongan kiri tu? Yang ketiga was-sabiquna as-sabiqun. 3. Golongan kanan ialah orang yang akan menerima buku suratan amal sebelah kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil golongan kanan. Golongan kiri ialah orang yang akan menerima buku suratan amal sebelah kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok, hari kiamat esok, orang akan tengok di atas langit berterbangan, memutih buku-buku di atas tu. Dan buku-buku ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan cari tuan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tu akan terima buku amal sebelah kanan sebab kita banyak beramal-amal yang soleh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan main, dia akan turun betul cari kita. Dia tahu kata tuan ni, tuan dah mana, dia cari jumpa. Dia macam peluru pandu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila lepas ke langit, dia akan cari kapal terbang. Sebab dia dicipta untuk mengesan haba. Bila naik langit, ke mana apa ni haba, itu kapal dia pergi cari kapal terbang tu. Begitulah yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buku suratan amal sebelah kanan. Sebab tu kita ni kena banyak menggunakan tangan kanan membuat kebaikan, sebab kita nak jadi ashabul yamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Masuk masjid
kaki kanan, pegang Quran tangan kanan, makan tangan kanan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jangan makan tangan kiri, dan jangan ambil makanan dengan tangan kiri, ambil kuah dengan tangan kiri. Kemarin saya jumpa dengan siapa ulama juga dalam 2-3 hari lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat dia pergi satu tempat. Jadi bila nak makan ni, orang setempat tu kata, Tok Guru, sila Tok Guru. Salah Sayyidina Muhammad. Sila Tok Guru. Mana sila Tok Guru? Ambil lauk, makan nasi. Kata Tok Guru ni, masalah Sayyidina Muhammad, bila orang sila, dia pun dengan tangan kanan dia pun ambil cedok kuah gulai. Salah Sayyidina Muhammad dengan tangan kanan. Dia kata, mujuk Tok Guru ambil dengan tangan kanan. Tengok tu orang tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata alhamdulillah, mujuk dia ambil dengan tangan kanan. Kalau tidak, dia kena dah tengok orang kampung. Faham tak? Maknanya tak ada benar betul ambil dengan tangan kiri. Adat Melayu ni dia ambil dengan tangan kiri. Dia kata tangan kanan ni berlemuh. Sekali pegang cancur, sekali berlemuh cancur tu. Soalan Sayyidina Muhammad, ambil dengan tangan kiri. Kalau dulu Tok Guru sangat berhaji, Tok Guru dia sangat monggoi dulu. Tok Guru besar wali Allah di Kedah dulu. Dia hujan tak basah. Bahkan jatuh dalam sungai pun tak basah. Karamah Tuan Nur Haji Sak Monggoi. Banyak karamah dia. Dia yang kata satu masa esok Al-Ustaz dan Langgak akan bersambung. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang akan bina titi atas darat. Ketika itu perang besar akan berlaku. Jadi bila Al-Ustaz Langgak bersambung kat Soleha, tak sedap. Tahun 82 bercerai lagi. Tahun 82 tu macam-macam tak Mahmud. Juh lagi Al-Ustaz dengan Langgak. Ada banyak benang di kanan. Lah tak ada benang. Tu sambunglah sampai Langgak. Allah Sayyidina Muhammad. Ketika tu kata Tok Guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang akan bina titi atas darat. Orang tak faham. Dulu titi orang menyeberang sungai. Ni titi nyeberang, tengok bawah rumah Cina, rumah orang, taman. Salah Sayyidina Muhammad. Bila tu? Lepas orang 14 Lebuh Raya Utara Selatan. Terbinalah titi had dekat dengan Masalah Sayyidina Muhammad, Hospital Sunnah Bahiyah. Lepas tu ATS lagi banyak. Ketika tu perang besar akan berlaku. Ni berlaku dah ni, Perang Dunia Ketiga. Perang ni dipanggil Perang Al-Magadon. Tak tahulah kalau pergi sampai ke tahap tu. Al-Magadon ni mula-mula dia perang dunia. Perang dunia ni perang politik. Last kali akan berlaku perang agama, dipanggil Perang Al-Magadon. Perang Yahudi, Kristian dan Islam. Perang tu Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau perang dunia yang pertama ni, kalau perang dunia ketiga ni, kata ulama, lari diri, tu satu ibad. Piduk di bukit-bukit, tu perang. Tapi kalau perang agama esok, baru waktu tu Sallallahu Alaihi Muhammad. Tok Guru dulu, Tok Sak Monggoi, dia tak pernah menggunakan ambil kuah tangan kiri, melainkan semua tangan kanan. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau wali-wali Allah pun macam tu, kita ada hujah apa nak pakai tangan kiri? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Tok Guru Sak Monggoi, kalau ada selama makan dengan dia guna tangan kiri, cancar dia tak pegang lah. Kalau pada saya lah, hang hina aku, tangan ni hang basuh berak, tiba-tiba hang pegang cancar pula. Tu Sak Monggoi bila dah orang pegang tangan kiri, cancar tu dia tak ambil lah, tak pegang cancar tu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu dia nak ambil lauk tu, dia kegagau lah pada muka hang. Dia ambil kutil lah tu terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kalau nak jadi orang terima buku sebelah kanan, jangan ambil
satu yang baik dengan tangan kiri, ambil dengan tangan kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang akan terima buku sebelah kiri, dia panggil golongan kiri. Mana golongan kanan, iaitu orang yang baik-baik. Golongan kiri, orang yang tak baik, orang jahat. Kalau terima buku sebelah kiri, berarti dia akan menghuni neraka. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau terima buku sebelah kanan, berarti dia akan masuk syurga. Dan di akhirat esok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ashabul yamin ni, kalau bahasa kita lah di dunia ni, iaitu awamul mu'minin, orang awam di kalangan orang-orang beriman. Mana orang kebanyakan, orang Islam kebanyakan. Mana orang Islam ni, kalau dia baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka disebut dengan ashabul yamin. Ataupun dia panggil dengan golongan abrar, orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus. Di akhirat esok ni, kebanyakan orang Islam martabat ni, martabat ashabul yamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala was-sabiquna as-sabiqun. Hak tiga ni as-sabiquna as-sabiqun. As-sabiqun ni iaitu orang yang buat baik, mereka menjuarai dan mereka mendahului. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Hak ni tak ramai. Hak ni tak ramai. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang promosi tentang benda baik, dia cepat-cepat buat. Allahumma salli ala Sayyidina, dia tak tangguh-tangguh. Contoh orang promosi infak, langsung dia buat terus, hantar terus. Dia tak tunggu-tunggu masa lah. Orang lain tak kira, nantilah bila-bila. Hak ni terus buat. Ni hak ni dia panggil golongan VIP, golongan yang utama pada sisi Allah. Jadi kita tanya diri kita, kita ni jenis mana? Jenis bila promosi benda baik, cepat-cepat buat ke ataupun tangguh-tangguh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau semayang, macam mana semayang? Bila bang terus masuk bila ayat ambil wuduk ke, ataupun sebelum benda-benda tu, kebanyakan orang masalah Sayyidina Muhammad, bila bang baru ambil wuduk, lepas ni sebelum bang ambil wuduk lah, mereka mendahului. Mereka tak ada siapa boleh challenge apa. Mereka ialah orang disebut as-sabiquna as-sabiqun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka ialah orang yang menjuarai kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang ni bila mana dia menjuarai kebaikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang ni insya-Allah dia akan duduk di martabat awliya. Orang ni kena nak tidur, lepas kena nak bangkit. Orang tak apalah, nak tidur. Allahumma salli ala Sayyidina. Bangkit tak bangkit, orang bang subuh baru, oh bang lah. Lepas ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum subuh dah bangun, berjam-jam sebelum subuh berdirilah depan Tuhan. Itu golongan as-sabiqun. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah yang Allah kata ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ayat ni kata mufassirin dia macam ni, ulaika humul muqarrabun. Mereka itulah mereka orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tapi Allah buang hum tu, Allah buang hum, Allah tulis ulaikal muqarrabun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk nak habaq kata mereka sangat didekatkan kepada Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah tiga golongan yang Allahumma salli ala Sayyidina, Allah kata fi jannatin na'im. Jadi mereka lah yang akan berjaya untuk menjejaki jannatun na'im. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Terima kasih kepada penaja kita iaitu keluarga besar almarhum Haji Abdullah bin Ahmad Mersing Johor. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan keluarga ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjaya untuk bertempat pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.